Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Dan kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku first kali sebelum aku start lah, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah di atas sokongan dan juga doa korang, insya-Allah aku akan bertambah okey. Dan ada beberapa nasihat, Zaf buatlah recording time petang, insya-Allah tak kena ganggu ke apa kan. So aku pun dah buat recording time petang dan alhamdulillah aku nak ucapkan terima kasih sebab korang keep on supporting. Aku terharu tau. Aku baca bahagian komen, korang semua faham situasi aku. Korang semua tak ada lah macam marah, tak ada lah macam Zaf apa ni cerita separuh-separuh kan. Zaf kami nak tak puas hati apa semua. Nasib baik lah kan. Korang semua komen pun yang baik-baik. InsyaAllah aku harap korang semua dimurahkan rezeki. So tak nak cerita panjang, episod kali ni aku nak sambung balik kisah yang tergantung berkenaan Abang Jeman. So tak nak lengah masa, aku harap korang dah tekan button subscribe yang ada di tepi ataupun di mana-mana lah dekat video ni. Kita teruskan guys dalam malam puaka. Sebelum Zaf mulakan kisah pada malam ni, Zaf nak memohon maaf kepada semua geng puaka. Oi, aku rasa terharu tau. Sebab apa? Sebab korang semua setia menyokong Zaf channel. Ada yang memberikan sokongan, ada yang juga mendoakan supaya semuanya kembali okey. Dan di atas berkat doa korang semua, alhamdulillah keadaan dah mula kembali normal. Dan Zaf pun dah terimalah pelbagai reaksi ataupun pelbagai komen yang cakap, Zaf, apa kata rekod time petang? So hari ni Zaf rekod pada waktu petang. InsyaAllah tak ada apa berlaku kan. Padahal bagi Zaf pun petang ke malam ke, kalau benda tu nak kacau, dia memang kacau. Dia suka hati dia je kan. Kalau dia agak-agak nak muncul, dia muncul. Tetapi insyaAllah lah, kita doa bersama-sama supaya sepanjang aku bercerita ataupun sepanjang korang dengar, tak ada apa benda buruk yang berlaku. Kisah malam ni kita nak sambung kisah daripada Abang Jeman yang berlaku pada tahun 2004. Jadi pada tahun 2004 tu, Abang Jeman ni merupakan salah seorang pelajar di sebuah kolej yang terletak dekat daerah Pahang. Tetapi Abang Jeman ni dia tinggal di asrama. Sebab apa? Sebab pihak asrama dah sediakan tempat tinggal untuk student. Tetapi ada dua pilihan. Ada juga pelajar yang boleh tinggal di luar. Tetapi Abang Jeman ni bukanlah daripada keluarga yang senang, dan dia fikir kalau dia tinggal di luar, menyewa rumah, akan memakan kos yang agak tinggi. So dia decide better lah aku tinggal kat asrama je. Kejadian ni berlaku dikatakan pada cuti semester. Cuti semester yang pertama selama 2 minggu. Pelajar-pelajar dibenarkan pulang. Jadi Abang Jeman ni pun pulanglah ke rumah keluarga, ke rumah family dia yang terletak di Petaling Jaya. Jadi bila cuti semester bermula saja, Abang Jeman pun dah pulang menetap bersama keluarga dia dekat Petaling Jaya tu. Dia spend time lah dengan family dia kan. Pergi berjalan-jalan apa semua. Tapi ada satu malam ni dia decide untuk pergi lepak, keluar lepak dekat Subang Jaya, ataupun lebih spesifik dekat SS15. Kan ada banyak kedai makan kan. So ada salah satu kedai makan tu yang memang Abang Jeman dengan member dia biasalah lepak situ. Jadi time Abang Jeman tu lepak situ, adalah dua orang kawan dia. Seorang ni Faizal ni agak tua. Dia yang paling tua lah di kalangan member Abang Jeman ni. Dia yang paling tua. Dan lagi seorang Khairi. Tetapi pada malam tersebut, Khairi ni dia bawa girlfriend dia. Girlfriend dia macam episod lepas tu, nama Rosalinda. Walaupun asal Kok Diang, aku tak tahu kenapa kan. Tetapi tak tahulah nama betul ke tak. Tetapi memang Spanish mat nama Rosalinda Ayamor. So dia lepak. Jadi waktu lepak tu, diorang plan, diorang berbincang untuk selama 2 minggu tu. Dah lama pun cuti panjang kan. Takkan tak ada aktiviti nak buat, takkan nak lepak minum je kan. Apa kata kita plan something kan. Pada awalnya diorang ni ialah muda, lagi pula masing-masing masih belajar lagi. Jadi poket tu tak berapa nak tebal. Pada awalnya dah plan dah. Apa kata kita pergi trip ke Penang, kalau tak pun trip ke Langkawi ke kan. Tetapi semua dibangkang oleh member-member Abang Jeman ni. Khairi cakap, jauh sangat mat. Kalau kita nak pergi Penang, pergi saja aku rasa aku dah bankrupt itu belum lagi nak tinggal, nak makan lah, nak enjoy kat sana kan. Apa kata kita pergi dekat-dekat je. So diorang pun fikir, pada masa ni Abang Jeman macam mana je yang kita nak pergi area KL ni kan. At least aku nak kawasan tu dia macam nature, kawasan tu yang kita boleh release stress. Aku malas lah kalau nak lepak berjalan shopping kompleks apa semua kan. Dan bincang punya bincang, Abang Faizal ni yang paling tua ni, dia cakap,
kalau kita nak pergi without keluar duit yang banyak, aku ada satu tempat. Sebab aku dah beberapa kali dah pergi tempat ni. Jadi si Khairi dengan si Abang Jeman ni pun excited lah. Tanyalah si Faizal ni, mana bro kan? Dia cakap ada satu tempat ni memang menarik. Sebab beberapa kali kalau aku nak pergi piknik ke, aku nak pergi camping ke, aku akan pergi dekat kawasan ni. Jadi bila dah bincang-bincang, Abang Faizal bagi tahu kawasan ni orang panggil Ulu Rening. Ulu Rening yang terletak di daerah Selangor. So tak jauh sangat, kita tak perlu nak bawa duit banyak sangat kan. Kita just perlu beli makanan kan. Kita bolehlah barbecue, camping kan, tidur 1-2 malam ke kat situ kan. Jadi bila dah macam tu, Abang Jeman pun rasa bagus juga, dekat juga kan. Aku pun tak pernah pergi, tetapi si Faizal ni cakap kawasan tu memang terbaik gila untuk layan nature, untuk tenangkan fikiran. Jadi pada malam tersebut, secara lisan mereka yang lepak tu, Khairi termasuklah Abang Jeman, setuju dengan rancangan apa yang diceritakan oleh Abang Faizal ni, pergi camping 2 malam di Ulu Rening guys. Hari yang dijanjikan telah pun tiba, di mana mereka berempat, termasuklah girlfriend si Khairi ni, Rosalinda ni. Sebab malam tu dia pun nak ikut. Walaupun sebenarnya untuk Abang Jeman, dia tak berapa setuju untuk perempuan ikut mereka bertiga berkelah. Sebab apa? Sebab itu hanyalah girlfriend, bukannya isteri, bukannya tunang, tak ada apa-apa ikatan. Dan Abang Jeman tak berapa selesa apabila ada member-member dia, termasuklah Khairi, bawa anak dara orang. Sebab Abang Jeman ni dia macam tak berapa nak setuju lah. Tetapi sebabkan Abang Faizal cakap, tak apa lah kan, dah halang kita pun bincang time Rosalinda ada. So tak manis lah pula apa yang kita nak cakap kalau dia tak boleh ikut kan. Plus Khairi pun dah member rapat kita kan, tak apa lah, girlfriend dia jaga lah. So Abang Jeman pun tak apalah, Abang Jeman pun rela lah kan. Tak apalah, pandai kau lah kan nak jaga girlfriend kau. So sebelum diorang bertolak ke Ulu Rening, diorang decide untuk pergi lunch terlebih dahulu dekat area Petaling Jaya tu. So selepas dah makan tengah hari apa semua, dalam pukul 2 diorang berempat menaiki kereta milik bapak si Faizal, kereta Saga lama ni, pergilah menuju ke Ulu Rening. Dan yang memandu kereta tu adalah Abang Faizal, sebab dia cakap dia pernah pergi. So yang lain tu memang lepak je lah. Abang Jeman duduk di sebelah penumpang yang betul-betul sebelah driver, dan diorang pun bertolak menuju ke Ulu Rening. Dan perjalanan Abang Jeman cakap mengambil masa sejam lebih macam tu, daripada area Petaling Jaya nak pergi ke Ulu Rening ni. Tetapi masalah yang pertama ataupun benda seram yang pertama yang pelik berlaku dalam perjalanan tu. Sebab apa? Sebab sepatutnya memakan masa yang sekejap untuk sampai ke destinasi ataupun untuk sampai ke tempat camping tu. Beberapa kali Abang Faizal ni tersalah jalan, jumpa jalan mati, kalau masuk sempang pun kena patah balik, sehingga kan Abang Jeman rasa Abang Jeman tak confident tau. Siapkan dia tanya si Faizal ni, bro, kau betul ke Faizal pernah pergi tempat ni? Engkau pun macam sesat banyak kali je. Khairi pun dah mula bising dah, bila kita nak sampai bro? Daripada tadi U-turn je kan. Hobi ke apa? Memang hobi kau drive U-turn kan. Lepas tu Abang Faizal ni, dia macam tak boleh nak jawab tau. Pada masa tersebut dia macam jam juga. Dan dia cakap yang aku pun tak tahulah sebenarnya. Korang boleh relax tak? Korang boleh tenang tak? Sebenarnya aku dah banyak kali dah pergi, dan aku rasa jalan yang aku ikut ni adalah jalan yang betul. Tetapi aku tak tahu kenapa bila nak lalu je, mesti aku rasa macam dah betul dah, tiba-tiba salah. Dah betul dah, tiba-tiba jalan mati. Aku tak tahulah. So pada masa tersebut, Abang Jeman ni dah mula rasa tak sedap. Jadi dia cakap, dia minta semua orang yang ada dalam kereta tu, macam ni lah, apa kata, kita tawakal lah, kita berdoa kejap kan, kita tenang. Kau pun fikir dulu jalan mana yang betul apa semua. Dan itulah apa yang mereka buat. Tak lama selepas tu, walaupun perjalanan tu dah makan masa hampir 3 jam nak cari jalan sahaja, sampailah Khairi cakap, apa kata kau masuk sempang ni? Dan apabila diorang masuk sempang tu, alhamdulillah, finally barulah sampai ke destinasi yang tempat Abang Faizal ni cakap Ulu Rening ni tempat mana yang diorang nak pergi. Tetapi tak settle lagi guys. Bila dah masuk kawasan Ulu Rening tu, kawasan Ulu Rening ni korang tak boleh imagine dia macam kawasan yang bandar-bandar tau. Dia agak kawasan terpencil. Bukan terpencil macam mana, dia kawasan yang dipenuhi hutan-hutan di kiri dan kanan jalan. Dia bukanlah kawasan bandar yang kau boleh nampak menara KLCC ke apa kan. Tak ada. Ini memang kawasan hutan. So apabila dah masuk
masuk dekat kawasan tu, Abang Faizal cakap dia orang kena park kereta dan menapak untuk pergi ke tapak perkhemahan tu selama 45 minit. Jadi apabila dah sampai baru Abang Faizal ni bagi tahu, Abang Jeman ni angin lah. Abang Jeman cakap, kau kenapa tak bagi tahu yang kita kena hiking? Kenapa kau tak bagi tahu aku yang kita rupanya tak boleh drive sampai ke tapak camping tu? So Abang Faizal cakap, standard lah bro. Nak benda baik, mestilah usaha. Takkanlah kau nak aku cakap yang kita boleh bawa kereta kat situ. Bukanlah camping nama dia. Kita kena redah hutan sikit-sikit kan. Lawan dengan ular sawa ke apa. Baru syok. Lepas tu dah bergaduh. Abang Jeman pun malas dah kan. Sebab kan dia malas nak buat kecoh kat situ. Dia fikir dah halang sampai, tak apalah. Kita kasih settle je. So sebaik saja diorang masuk kawasan Ulu Rening tu, Abang Jeman perasan ada beberapa buah rumah, tapi rumah kampung lama tau, yang merupakan Abang Jeman rasa rumah yang dah ditinggalkan. Sebab apa? Sebab kawasan rumah tu penuh dengan semak samun, ataupun tak nampak lah macam rumah tu ada orang tinggal. Sebab rumah kampung ni dia cakap kalau selalunya kalau rumah yang ada orang tinggal, tak adalah ada semak-semak kat tingkap ke apa, tetapi tingkap pun dah ada daun-daun. So Abang Jeman pada masa tersebut dia cakap agak seram, tetapi kereta diorang park dekat salah satu rumah tu, yang rumah tu merupakan rumah yang diorang rasa tak ada orang tinggal dah. Sebab apa? Sebab kalau ada orang tinggal, diorang park kereta kat situ, takut-takut kalau tuan rumah tu dia marah ataupun dia rasa tak selesa. Kenapa kereta engkau datang kau park depan kawasan rumah aku apa semua kan. Jadi bila diorang dah park kereta apa semua, si Khairi dengan girlfriend dia bawa keluar barang apa semua, Abang Jeman pun dah bawa beg galas dia dengan peralatan untuk barbecue apa semua, dan mereka berempat termasuk Abang Faizal mula meredah hutan Ulu Rening tu sebelum diorang sampai ke kawasan yang macam mana Faizal ni bagi tahu. Kawasan yang untuk mandi sungai, siap ada jabatan gantung apa semua, dan selama 45 minit tu lah meredah hutan. Dan kalau korang nak tahu, pada masa ni jam dah pukul 6 lebih. Lagi-lagi kau redah hutan jam dah pukul 6 lebih macam tu, Abang Jeman decide apa kata kita jalan selaju yang boleh. Time diorang hiking tu, Abang Jeman cakap, Faizal, aku harap kau tak sesat sebab ini aku tak nak kita masih menapak. Aku nak kita sampai dekat tapak perkhemahan tu sebelum hari gelap, sebab aku rasa tak sedap ni. Lagi ada perempuan. Abang Faizal pun cakap, come on lah, trust me lah kan, aku tahulah jalan dia. Pisang man. Abang Faizal baru cakap macam tu, dalam 10 minit, 15 minit macam tu, lagi sekali Abang Faizal dia macam berhenti dekat situ sebab dia yang lead. Dia yang paling depan. Sebab dia pernah pergi kan, dia yang jalan paling depan. Tiba-tiba dia stop. Dia stop, dia pandang kiri kanan kan. Si Khairi dah mula, alamak Faizal, kau jangan cakap kau tak tahu lagi. So si Faizal ni dia macam pening tau. Time ni Abang Jeman dah nyala dengan sebatang rokok apa semua. Abang Jeman macam redor je. Tadi kau cakap kau tahu Faizal. Faizal pun macam, jap, aku tahu. Tapi kenapa aku rasa jalan ni macam lain lah? Aku rasa macam sepatutnya dah sampai dah ni. Kenapa jalan ni kita jalan macam tak sampai-sampai Aku pelik lah. So Abang Jeman pun marah Abang Jeman cakap lah kat Faizal ni, macam mana yang kau boleh cakap kau tak tahu? Kau cakap 2-3 kali kau dah pergi. Kau tanya kita orang, manalah kita orang tahu? Kita orang ikut kau je. So dah bergaduh dalam hutan macam tu. Lagi sekali Abang Jeman pun mulalah baca beberapa ayat. Kemungkinan besar Abang Jeman rasa tak sedap pada masa tersebut. Sebab apa? Sebab dah nak maghrib. Kemungkinan dipermainkan oleh benda-benda yang mereka tak nampak ni. So selepas dah macam tu, dah tenang, dah isap okok apa semua, diorang pun teruskan perjalanan dan mengambil masa lagi 10 minit. Alhamdulillah sampailah diorang ke tapak perkhemahan seperti mana yang dikatakan oleh Abang Faizal tu. Dan Abang Jeman cakap tak nafi, walaupun penat meredah hutan yang sepatutnya 45 minit tiba-tiba dah jadi sejam lebih apa semua, teramat berbaloi sebab kawasan tu betul memang cantik. Abang Jeman cakap kawasan tu memang sesuai untuk tenangkan fikiran, untuk buat kemah, untuk bermalam, sebab betul-betul ada kawasan lapang yang di tepi sahaja, tak jauh daripada tapak perkhemahan tu, boleh bermandi-manda sungai. Lepas tu tak jauh daripada situ juga Abang Jeman boleh nampak
jambatan gantung yang terletak, kalau nak berjalan kaki ke jambatan gantung tu mengambil masa dalam 5 minit lagi. Tetapi daripada kawasan perkhemahan tu boleh nampak jambatan gantung yang berada di belah kiri. Memang cantik dan puas hatilah Abang Jeman cakap. Jadi tak nak buang masa, sebelum hari bertambah gelap, diorang pun cepat-cepat set up kemah diorang apa semua dan menyalakan api menggunakan unggun api apa semua kan. Nyalakan api siap-siap untuk terang dengan pasang lampu yang Abang Jeman ni dah bawa 2-3 supaya kawasan tu terang, supaya tak gelap. Dan diorang berempat pun enjoy pada masa tersebut guys. Sebaik saja mereka berempat ni dah pasang kemah, dah pasang 2 buah kemah. Sebab apa 2? Sebabkan si Rosalinda ni akan tidur dekat satu kemah dan diorang bertiga akan share satu kemah. Si Faizal ni dah cakap awal-awal lah, engkau Ghairi kau jangan. Kalau kau fikir kau boleh tidur satu kemah dengan girlfriend kau, ini bukan tempat dia. Kau jangan macam-macam dekat kawasan hutan ni kita tak boleh buat benda mengarut. So Ghairi pun dah faham dah. Ghairi pun cakap tak apa lah, tak ada hal pun kan. Takkanlah aku nak buat benda bukan-bukan. Hish, tengok muka aku tahu dah. Aku tak pernah lah nak kacau anak dara orang ke apa kan. Aku jaga Rosalinda tu, amanah orang tu. So si Abang Jeman pun macam mengangguk, faham je kan. Macam yo je kau ni Ghairi kan. Dan sebaik saja diorang dah set up kemah macam tu, dah bergurau senda macam tu, jam telah pun menunjukkan pukul 7 malam. Dah agak gelap dah. Abang Jeman pun cakap dekat diorang, siapa nak mandi, pergilah mandi dulu kan. Ni dah berlengas dah ni. Aku nak terjun je ni. Aku dah tak sabar dah. Abang Jeman pada masa tersebut dia cakap, dia nampak air tu, dia dah tak sabar. Dia fikir satu je, aku nak berendam sebelum hari gelap. Aku nak sejukkan badan aku sebab dah penat dah. Perjalanan hiking apa semua dah berpeluh-peluh apa semua. Jadi Abang Jeman pun dia cakap, dia tak buang masa. Dia terus tanggalkan baju dia dan dia terjun dekat sungai tu. Tapi yang mengejutkan, apabila dia terjun kat sungai tu, yang dia fikirkan tak dalam, Abang Jeman cakap air paras leher, memang dalam gila. Lepas tu barulah si Abang Faizal ni tegur Abang Jeman. Abang Faizal cakap, bro, aku belum sempat nak bagi tahu kau, air kat kawasan ni dalam bro. Ui kau, lain kali sebelum nak terjun tanya dulu. Nasib baiklah Abang Jeman ni dia cakap dia reti berenang. Lepas tu dia naik balik, dia cakap tak boleh lah, dalam sangat mat, dengan kawasan air tu agak deras apa semua kan. Abang Jeman pun dalam hati dia, nasib baik tak ada apa-apa berlaku lah kan. Aku pun selamba je kan. Sebab time tu Abang Jeman dah excited dah. Abang Jeman tak fikir apa dah. Tetapi nasib baiklah dia naik balik. Dan Abang Faizal cakap macam ni, kalau nak mandi kawasan ni tak boleh. Kalau siang tak apalah kan, air dia dah surut sikit ke apa kan. Tapi malam deras ni kan nanti tak pasal-pasal. Terutama ada perempuan ni, Rosalinda, tak boleh. Apa kata korang yang mana nak mandi pergi menapak. Abang Faizal cakap, kau pergi menapak, tak jauh pun dalam 5 minit kau nampak jambatan gantung tu kan. Air kat jambatan gantung tu dia tak dalam sangat. Kalau nak mandi, better pergi sekarang. Jadi Abang Faizal dia dah decide, tak apalah, aku just nak basuh muka je kat situ. So diorang bertiga, Abang Jeman, Ghairi termasuk girlfriend Rosalinda ni, yang pergi ke tempat yang Abang Faizal cakap air tak berapa dalam, dekat kawasan jambatan gantung tu. So diorang bertiga ni pun menapak pergi ke jambatan gantung tu yang memakan masa dalam 5 minit macam tu tau. Sebaik saja sampai kat jambatan gantung tu, diorang terpaksa menyeberang ke sebelah sana. Sebab apa? Dekat sebelah sanalah air yang kawasan dia tak berapa nak dalam. Jadi Abang Jeman terlebih dahulu yang paling belakang tau. So dia suruh Ghairi dengan girlfriend dia jalan dulu melintasi jambatan gantung tu. Sebab apa? Sebab Abang Jeman cakap, aku bukan takut sebenarnya, tetapi sebab kau bawa perempuan ni, aku tak nak apa-apa berlaku kat dia. So apa kata kau jalan depan, biar Rosalinda ni jalan tengah, aku ikut belakang. Tetapi apabila si Ghairi ni dah melintas kan, dah menyeberang ke sebelah sana, selepas tu barulah giliran si girlfriend si Ghairi yang Rosalinda ni. Girlfriend dia tiba-tiba cakap kat Abang Jeman, Jeman, saya tak nak lah. Abang Jeman pun, kau jangan mengarut. Yang kau tak nak, yang kau ikut kenapa? Pergilah jalan, seberang lah kan. Abang Jeman cakap, kau jalanlah seberang. Boyfriend kau kat situ, Ghairi kat situ lah. Rosalinda ni berapa kali dia tak nak. Dia cakap, tak nak lah bang. Apalah abang ni mengarut lah, saya tak nak lah. Abang Jeman pun tanya lagi, kenapa yang kau tak nak? Kau nak mandi ke tak nak? Jomlah, ni sebelum hari gelap ni, kau jangan macam-macam. Abang Jeman dah panas dah pada masa tersebut. Sampailah tiba-tiba keluar daripada mulut Rosalinda yang membuatkan Abang Jeman lagi geram. Dan agak pelik bagi Abang Jeman. Sebab apa? Tiba-tiba Rosalinda ni cakap kat dia, abang, nak jalan mana? Lepas tu Abang Jeman cakap lah, jalan lah ni, jambatan gantung ni, kau pergilah, kau nampak boyfriend kau cross kat situ. Dan Rosalinda ni cakap kat Abang Jeman,
Mana jabatan gantung? Saya tak nampak. Rosalinda ni cakap dia tak nampak jabatan gantung. Sehingga kan Abang Jeman stres pada masa tersebut. Dan Khairi di seberang jabatan tu dah mula melambai-lambai, dah mula memanggil nama girlfriend dia, termasuklah Abang Jeman. Khairi dah mula cakap, "Weh, apa hal weh? Cepat kan? Apa yang korang berdua borak kat situ? Jom Lepas tu Abang Jeman cakap, "Sabarlah, girlfriend kau ni buat hal lah." Lepas tu Abang Jeman suruh si Khairi ni patah balik. Bro, datang balik kan. So si Khairi ni tak faham bahasa, dia masih blur lagi. Apa benda yang korang mengarut ni kan. So si Khairi ni pun patah balik pergi ke Rosalinda. Lepas tu Khairi ni cakap lah, awak ni kenapa kan? Jomlah. Lepas tu Abang Jeman cakap kat Khairi, masalahnya girlfriend kau ni, dia cakap dia tak nampak jabatan. So Khairi pun pandang kat girlfriend dia, apa awak merepek ni? Takkan tak nampak sebesar-besar alam ni, buta ke apa kan? So girlfriend dia, saya tak nampak. Beberapa kali diorang bergaduh kat situ. Girlfriend dia beberapa kali ulang, saya tak nampak jabatan gantung. Mana jabatan gantung? Dan Abang Jeman, sehingga kan korang bayang Abang Jeman cakap dia sanggup naik kat jabatan gantung tu, pergi kat tengah dan melompat-lompat. Ni tak nampak ke bodoh? Tak nampak ni jabatan gantung. Dan Rosalinda beberapa kali tengok ya Abang Jeman tau. Tetapi dia tak nak pun lintas. End up dah tak nak lintas punya pasal tiga-tiga tak mandi mat. Balik ke kemah dalam keadaan tak mandi. Abang Faizal tengok, dah mandi ke belum? Muka sama je kan, muka busuk je masing-masing kan. Dan itulah pada masa tersebut lah Abang Jeman cakap, aku tak tahulah Faizal, kau tanya si Rosalinda ni, girlfriend si Gary ni. Aku dah cakap lah, Abang Jeman pada masa ni dia dah bengkak gila. Dia cakap, kau tanya dia ni mengarut tak habis-habis lah, dah sampai dah jabatan gantung tu. Lepas tu Abang Faizal tanya, dah? Kenapa? Apa masalahnya? Kau tanya dia. Dia cakap tak nampak jabatan lah, apalah, mengarut lah. Aku tak faham lah. Dan Abang Jeman malas nak layan pada masa tersebut tau. Sehingga kan Abang Jeman punya bengkak. End up Abang Jeman terjun juga kawasan sungai yang dalam tu. Dia terjun juga sebab dia just nak mandi, dia just nak bersihkan badan dia. Pada malam tersebut, barulah girlfriend si Khairi ni bagi tahu, Rosalinda ni bagi tahu kenapa dia tak nak lintas jabatan gantung tu guys. Selepas saja keadaan dah kembali tenang, kemarahan Abang Jeman ni dah mula reda, diorang pun decide untuk barbecue. Barbecue session. Adalah beberapa hotdog, nugget dan beberapa ketulan ayam yang telah dimarinate oleh Abang Faizal ni yang diorang bawa. Diorang pun set up lah satu unggun api dan diorang mula buat barbecue, makan-makan sebab perut masing-masing dah lapar semua kan. Dan pada masa tersebut lah Abang Faizal ni mula tanya kan, apa sebenarnya yang berlaku kepada Rosalinda. Dan Abang Faizal direct tanya Rosalinda, kenapa Rosalinda? Apa yang menyebabkan kau ni tak nak melintas tadi kan? Ini yang mengejutkan mereka bertiga. Rosalinda cakap, pada masa diorang sampai ke jabatan tu, daripada awal sebenarnya, dia tak nampak pun jabatan tu. Dia nampak hanyalah sungai sahaja. Dia nampak sungai yang tanpa jabatan. Dia tak nampak pun mana jabatan tu. Khairi pun tanyalah, kalau awak tak nampak jabatan, awak nampak tak saya dah ada di seberang? Awak nampak tak saya naik jabatan tu? Rosalinda cakap dia nampak. Tetapi apa yang menakutkan dia, dia nampak waktu Khairi ni melintas sungai melalui jabatan tu untuk pergi ke sebelah sana, si Rosalinda ni cakap dia hanya nampak Khairi berjalan tanpa jejak tanah guys, seolah-olah terapung. Seolah-olah korang boleh bayang situasi dia. Rosalinda cakap Khairi ni dia macam terbang. Sebab apa? Sebab dia tak nampak jambatan tu. Yang dia nampak hanyalah sungai yang berada di bawah. Jadi Khairi ni jalan macam terapung dekat atas. Dan sebab itulah Rosalinda tak berani. Sebab dia tak nampak pun ada jabatan. Sebab itulah dia tak berani untuk ikut Khairi menyeberang sungai tu. Jadi apabila dengar macam tu, pada masa ni Abang Jeman dah mula tersengih. Sebab apa? Sebab Abang Jeman bagi dia mengarut lah kau ni kan. So Abang Jeman dah mula memeli. Abang Jeman dah mula memeli si Rosalinda ni. Abang Jeman cakap, tak nampak terapung pula kan. Itulah orang cakap, orang cantik ni tak mestinya pandai kan. Itulah kau Khairi, nak sangat si Rosalinda ni kan. Abang Jeman dah mula cakap macam tu. Sehingga kan dah mula nak berlaku pergaduhan di antara Khairi yang mula nak backup girlfriend dia bersama Abang Jeman. Khairi pun cakap, bro, mulut jaga sikit bro. Tetapi mereka berdua ni ditenangkan oleh Abang Faizal. Abang Faizal ni
ni macam aku cakap, dia yang paling tua. Jadi diorang cakap, sabar boleh tak? Relax lah Jeman, kau pun tak payahlah cakap macam tu. Sekarang ni kita nak tahu sebab kita ada dalam kawasan hutan. So aku tak heran pun kalau benda-benda ni jadi. Cumanya kalau kita asyik bergaduh macam ni, aku takut ada perkara lagi teruk berlaku bro. Nasib baiklah Faizal ni menggunakan kewarasan otak dia. Kalau tak, masing-masing perangai dah macam budak dah. Abang Jeman pun boleh fikir balik, dia pun tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Maybe sebab dia terlalu marah kan. Maybe sebab daripada awal dia memang tak bersetuju untuk Rosalinda ni ikut diorang pergi berkelah. Dan sebaik saja keadaan tu dah kembali normal, diorang dah mula tenang. Pada masa tersebut lah dikatakan masa yang paling diorang have fun. Diorang berborak kan, diorang bergurau senda, sambil tu menikmati makanan ayam yang dipanggang, hotdog yang dipanggang kan. Sambil tu si Abang Faizal ni memang bawa gitar, diorang menyanyi apa semua. Hari pertama tu berakhir dengan begitu baik, di mana diorang berempat pergi tidur untuk menikmati keindahan alam pada esok paginya guys. Keesokan harinya, mereka berempat pun spend time dengan pergi jungle trekking, dengan mandi sungai. Orang cakap have fun lah, memang betul-betul have fun pada hari kedua tu. Dan sebaik saja menjelang petang, Abang Jeman cakap, boleh tak salah seorang teman aku, jom kita pergi dekat kereta. Khairi ni dia dah memang tak nak dah. Sebab dah have fun apa semua, dah penat jaga trekking, mandi sungai apa semua, dia dah mula malas dah. Sebab dia fikir, nak pergi ke kereta kau nak ambil apa Jeman? Dah lah 45 minit nak menapak kan. Abang Jeman cakap, kenalah sebab aku tertinggal beg aku. Dalam beg tu ada power bank, bateri aku dah low dah ni. So nak tak nak, Abang Jeman cakap, tak apa lah, kalau tak nak teman aku pergi seorang lah. Tetapi si Abang Faizal ni sebab kesian kan kat Abang Jeman, dia pun faham. Dia cakap, tak apa macam ni, kau ikut aku kan. Aku takut kau sesat je gang. Better lah kau pergi dengan aku, Khairi dan Rosalinda kau duduk sini. Tapi si Abang Faizal ni dah pesan dah dekat Khairi, aku tinggal korang dua ni. Khairi, aku percaya kau kau jangan buat macam-macam tau, ini anak dara orang tau. Khairi pun terus, come on lah bro, aku dah cakap aku takkan buat apa kan. Takkan tak percaya aku. Sebab apa Abang Jeman beberapa kali pesan kat Khairi? Sebab rekod si Khairi ni tak berapa baik lah. Sebab Khairi ni dia jenis ada rupa sikit. So dia ni macam playboy. Sebab itulah Abang Jeman dengan Abang Faizal beberapa kali pesan kat Khairi ni, jangan kau buat benda merepek kat dalam hutan. Jadi selepas Khairi dah beri confirmation yang dia takkan buat apa kat Rosalinda kan, dia just nak lepak macam tu je, Abang Faizal dan Abang Jeman pun pergilah untuk menghala ke kereta, tempat diorang parking kereta tu. Dan sebaik saja sampai ke kereta Saga yang dimiliki oleh Abang Faizal ni, Abang Jeman pun ambil lah barang-barang dia, ambil bawah power bank dia apa semua, beg yang dia tertinggal tu. Dan sebaik saja diorang nak masuk ke dalam hutan balik untuk menuju ke kawasan camping diorang, tiba-tiba diorang berdua ditegur oleh seorang makcik. Makcik ni cakap, Assalamualaikum. Makcik ni kasih salam. Diorang berdua ni, Abang Jeman first kali palingkan muka, dan lepas tu baru Abang Faizal. Dan mereka berdua secara serentak menjawab salam yang diberikan oleh makcik ni. Waalaikumsalam. Dan diorang tengok makcik ni berpakaian putih, berkain putih macam tu tau. Dan umur dia Abang Jeman cakap dalam lingkungan 50 lebih 60. Tak berapa nak tua, tak berapa nak muda. Tetapi pada masa tersebut, diorang tak rasa apa lagi. Cumanya diorang pelik, mana datang makcik ni kan. So sebaik saja diorang menjawab salam, makcik ni pun tanya, korang berdua ni bila sampai sini? So Abang Jeman pun cakap lah, maaf cik, kita orang semalam sebenarnya sampai sini. Kita orang parking ni salah tempat ke cik? Dan makcik cakap, oh tak ada, makcik tanya. Sebab semalam makcik tak perasan pun ada orang datang sini. So apabila macam tu, Abang Jeman ni dia macam dah blur sikit kan. Dia macam tak tahu apa nak jawab. Tiba-tiba Abang Faizal mencelah. Abang Faizal cakap, minta maaf makcik, sebenarnya kita orang datang sini nak berkelah. So kita orang pun park lah kereta dekat sini, sebab kita orang pergi dekat area Jabatan Gantung sana tu. Lepas tu makcik ni hanya tersenyum. Makcik ni cakap, patutlah, korang ni berapa ramai? So Faizal pun rasa macam makcik ni peramah apa semua. Faizal pun cakap lah, kami berempat, lagi dua orang kawan kami dekat dalam hutan tu, dekat Jabatan Gantung tu, kita orang pasang kemah kat situ apa semua. So Faizal ni tiba-tiba terasa nak tanya. Dia tanya makcik ni, makcik datang sini nak berkelah juga ke? Lepas tu makcik ni macam,
Takkan makcik nak berkelah. Ini rumah makcik kan? Dan sebaik saja makcik tu cakap ini rumah makcik, si Abang Jeman ni dengan Faizal terus menoleh ke arah rumah yang betul-betul berhadapan tempat kereta diorang parking ni tau. Dan teramatlah pelik sebab apa? Keadaan rumah tu, Abang Jeman cakap, tidak seperti keadaan masa diorang awal-awal sampai. Keadaan rumah tu terang benderang dan tak nampak pun macam terbiar. Siap, Abang Jeman cakap dia nampak ada seorang budak lelaki yang tengah duduk di ruang tamu menonton televisyen dalam rumah tu. So Abang Jeman dalam keadaan blur-blur macam tu, Abang Jeman tanya balik makcik ni, makcik, ini makcik tinggal sini ke? Makcik tu pun, Yelah, takkan kau pula yang tinggal sini. Makcik lah yang tinggal sini kan? makcik tu sempat bergurau Mat. Abang Jeman pun dalam keadaan blur ni. Abang Jeman tanya lagi, makcik semalam makcik ada rumah ke semalam? Makcik kata, Adalah. Sebab itulah makcik tanya, korang ni baru sampai ke apa? Sebab semalam makcik tak nampak pula korang ni datang sini kan? Lepas tu Abang Faizal dah mula rasa tak sedap tau. Pada masa tersebut, Abang Faizal hanya mendiamkan diri. Jadi apabila dah macam tu, Abang Faizal terus mencela. Abang Faizal cakap, makcik, maaflah. Saya rasa better kita orang gerak dulu sebab takut juga ni, kan hari gelap, kita orang terpaksa nak meredah hutan ni. Makcik tu hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Cuma makcik tu sempat cakap, Jaga-jaga korang ni jaga diri sebab kawasan ni tak ramai orang nak datang. Abang Faizal ni hanya menganggukkan kepala. Abang Jeman pun hanya tersenyum kepada makcik ni, tanda yang diorang nak minta diri, dan diorang pun cepat-cepat meredah hutan, masuk ke hutan dan pergi balik ke tapak perkemahan diorang. Jadi pada malam tersebut, diorang berempat ni mula menceritakan apa yang terjadi sewaktu Abang Jeman dan Abang Faizal ni pergi untuk ambil power bank dekat kereta. Diorang mula bercerita yang diorang jumpa makcik ni apa semua. Dan pada masa tersebut, Khairi ni dia macam banyak soalan dia. Dia cakap, kau biar betul kau jumpa makcik tu. Siap Khairi tanya lagi, tapi rumah tu bukan macam terbiar ke? Abang Jeman terus mencelah. Abang Jeman cakap, sebab itulah bro, itu yang aku pelik. Sebab rumah tu, semalam kau pun nampak kan? Aku rasa kita semua nampak. Rumah tu dah terbiar. Dan makcik tu cakap dia stay rumah tu. Tapi waktu aku pergi dengan Faizal, kau tanya Faizal, rumah tu cantik weh, tak macam semalam. Aku pun pelik. Kan, maybe kita salah nampak ke apa kan. Dan sepanjang diorang bergosip tu, Abang Faizal hanya mendiamkan diri. Hanya mendiamkan diri, tak cakap apa. Dan diorang berborak lah. Berborak. Dan pada malam kedua tu pun, diorang barbecue juga. Diorang masak apa yang lebihan makanan yang ada semalam, hotdog ke apa, diorang masak. Sambil tu bergosip. Dan pada masa inilah, Abang Faizal perasan sesuatu benda yang pelik yang dialami oleh girlfriend si Khairi, Rosalinda ni guys. Masa Abang Jeman dan juga Khairi bergosip, bercerita, bergurau senda pasal kejadian yang dialami oleh Abang Jeman dan juga Faizal tu, perbualan diorang dihentikan oleh Abang Faizal. Tiba-tiba Abang Faizal tegur mereka berdua ni. Abang Faizal cakap, weh, Man, Khairi, sekejap. Diam jap. Lepas tu diorang berdua memandang ke Abang Faizal. Abang Jeman ni pun dia cakap, dia tanya Abang Faizal, apa hal? Kenapa? Lepas tu, ini yang Abang Faizal cakap. Abang Faizal cakap, Man, cuba kau tengok Rosalinda tu. So Abang Jeman pun memalingkan muka dia, memandang ke arah Rosalinda. Yang pada masa tersebut, Rosalinda betul-betul duduk di sebelah kemah dia. Yang tak jauh daripada dua orang ni. Dan Khairi juga turut memalingkan muka kepada girlfriend dia, si Rosalinda ni. Lepas tu Abang Jeman tanya lagi, apa hal? Kan? Kenapa Rosalinda? Kau perasan tak ada benda pelik terhadap Rosalinda ni? Abang Jeman pun pandang Rosalinda lama je tu. Apa yang pelik? Kan? Aku tengok okey je. Dia memang duduk macam tu apa? Itu masalah dia, Abang Faizal cakap. Dan Khairi pada masa ni dah mula memanggil-manggil nama Rosalinda, tetapi tidak diendahkan oleh Rosalinda. Khairi dah mula cakap, you okey lah? Apa hal ni? Lepas tu tiba-tiba Abang Faizal cakap, Khairi, tak payah panggil, senyap ke? Kau nak tahu tak? Pada masa ni Abang Faizal dah mula bagi tahu apa yang pelik. Abang Faizal cakap, kalau korang nak tahu, korang perasan tak daripada tadi korang berdua berborak, aku tengok jam dah dekat sejam lebih. Rosalinda keadaan dia macam tu je guys.
Abang Faizal dah mula bagi tahu Abang Jeman dan juga Khairi, Rosalinda daripada tadi posisi dia tak bergerak-gerak, dia just duduk diam macam tu je. Dan kalau korang nak tahu posisi Rosalinda macam mana pada masa tersebut, digambarkan oleh Abang Jeman, Rosalinda ni dia duduk dalam keadaan mencangkung, kedua belah lutut dia dirapatkan ke arah dada dan tangan dia memeluk lutut dia. Korang boleh bayang posisi you. Aku tak boleh buat sebab dekat perut sangkut. Tapi korang bayanglah, dia mencangkung, Rosalinda ni mencangkung, lutut rapat ke arah dada dan kedua tangan Rosalinda ni memeluk lutut dia sambil dia punya dagu letak di atas lutut dia dalam keadaan macam tu. Macam tu je dia duduk selama sejam lebih. Jadi apabila dah macam tu, pada masa tersebut Abang Jeman dah mula rasa pelik. Abang Jeman macam dah mula dapat tangkap apa yang dimaksudkan oleh Abang Faizal ni. Jadi Abang Jeman cakap, dah kita nak buat apa sekarang ni? Dan Khairi pun beberapa kali pandang ke arah Abang Faizal dalam keadaan takut. Kenapa bang? Apa jadi bang? Kan? Khairi ni dia macam tak tahu sikit, dia macam blur-blur sikit kan. Jadi Abang Faizal cakap macam ni, tak apa. Sekarang ni korang dua tenang, sekejap kan aku pergi tegur dia. Tetapi sebaik sahaja Abang Faizal ni mula berjalan menuju ke Rosalinda. Beberapa kali Abang Faizal ni sebut nama Rosalinda ni. Rosalinda, kau okey tak? Rosalinda ni keadaan dia sama ke? Duduk macam tu je. Tiba-tiba secara tak langsung Rosalinda ni menjerit. Menjerit yang teramat kuat. Abang Jeman cakap dah lah kawasan tu kawasan hutan. Dia jerit punya bingit. Korang boleh bayanglah perempuan yang suara serak-serak basah umpama macam Ella menjerit dekat tengah-tengah hutan tu. Abang Jeman pada masa tersebut dia cakap hotdog yang dia pegang terpelanting. Terpelanting. Hotdog yang dia pegang. Bukan hotdog yang dia pegang tiba-tiba terpelanting jatuh ke tanah sebab terkejutnya pasal. Termasuklah Khairi ni dah terketar-ketar dah. Khairi ni dah mula macam Astaghfirullahalazim, menggelupur tak tahu nak buat apa kan. Ya Allah, Rosalinda dah kena rasuk ni. Abang Jeman pun macam sabar, relax kan. Keadaan dah mula heboh pada masa tersebut tau. Jadi Abang Faizal cepat-cepat pegang Rosalinda dan Abang Faizal terus jerit, Jeman, Khairi, tolong aku, pegang dia. Dan mereka bertiga pegang Rosalinda yang tengah meronta menjerit-jerit pada masa tersebut. Dan Abang Faizal membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Abang Faizal ni tahu untuk menenangkan si Rosalinda yang dah kerasukan pada masa tersebut tau. Digambarkan oleh Abang Jeman, mereka bertiga pegang sehabis tenaga diorang cuba kawal Rosalinda ni. Rosalinda ni berjaya juga melontarkan Abang Jeman sehingga terduduk ke belakang. Abang Jeman cakap kuasa ataupun semangat yang Rosalinda ada pada masa tersebut teramatlah kuat, walaupun Rosalinda ni merupakan seorang perempuan yang kecil molek sahaja, seperti yang digambarkan oleh Abang Jeman. Jadi apabila keadaan dah heboh macam tu, dan Alhamdulillah selepas 15 minit Rosalinda ni dah mula tenang sedikit, tetapi masih kerasukan, masih tak sedarkan diri. Sebab apa? Walaupun dia tenang, Rosalinda ni kembali dalam keadaan duduk mencangkung yang macam awal tadi, dan mendiamkan diri sahaja. Jadi Abang Faizal cakap sekarang ni biar je dulu. Benda ni dah okey, kita biar dulu sebab aku pun tak tahu nak buat apa ni. Jadi Abang Jeman pun cakap lah dekat Abang Faizal, dah apa yang kita nak buat ni kan. Khairi pun dah takut dah. Dia beberapa kali cuba. Khairi ni dia macam takut tetapi dia nak pergi kat girlfriend dia sebab dia kesian. Lagi pula itu girlfriend dia kan. Tetapi dia tak berani. Dia tanya Abang Faizal, bang, dah macam mana bang Rosalinda? Khairi ni dah mula menangis apa semualah sebab takut kan. So Faizal cakap macam ni. Apa kata, Man, kau dengan Khairi, kau pergi kemah-kemah barang sikit kan. Kemah ni semua kau pergi tutup tu. Sementara tu aku cuba call ustaz. Sebab aku ada kenal seorang ustaz ni. So Abang Jeman pun hanya menganggukkan kepala dan Abang Jeman mengarahkan si Khairi ni untuk tolong dia kemas kemah-kemah dia orang, tutup balik seperti mana yang Abang Faizal minta. Jadi pada masa tersebut Abang Faizal ni mula call kenalan dia yang merupakan seorang pengamal perubatan Islam ataupun ustaz yang lebih dikenali sebagai Ustaz Din. Abang Faizal pun call dan bagi tahu, Ustaz Din, kita orang dekat Ulu Rening ni, kita orang tengah camping apa semua ni, tiba-tiba ada salah seorang kawan kita kerasukan. Ustaz Din pun tanyalah Abang Faizal, Astaghfirullahalazim, macam mana boleh kerasukan apa semua kan? Korang buat apa kat situ kan? Lepas tu Abang Faizal explain. Tetapi apabila Faizal cakap yang diorang pergi camping
camping. Sekali ada salah seorang kawan dia perempuan ni nak ikut serta apa semua. Jadi pada masa tersebut apabila Ustaz Din dengar macam tu, Ustaz Din mengucap panjang, Astaghfirullahalazim, Faizal, aku ni memanglah kawan hang, tapi kenapalah yang kau pergi bawa anak dara orang masuk hutan apa semua kan? Kan tak molek kan macam tu kan. Lepas tu Faizal ni pun cakap lah kat Ustaz tu, Ustaz sekarang ni kan saya nak minta tolong Ustaz ni, nak ceramah saya esok lusa lah. Kita orang tak tahu nak buat apa ni kan. Lepas tu Ustaz Din ni pun cakap, okey lah macam ni lah. Kau kasih aku masa 20 minit. Boleh tak? Kau kasih aku masa 20 minit, kau share location, aku pergi dekat kawasan yang mana kau ada sekarang ni, aku pergi, aku tolong untuk rawat member kau yang kena rasuk ni kan. Sementara Faizal termasuklah Abang Jeman dan juga Khairi ni menantikan kehadiran Ustaz Din yang telah pun dihubungi oleh Abang Faizal ni untuk datang menolong diorang untuk pulihkan keadaan Rosalinda. Dan pada masa tersebut Rosalinda ni masih dalam posisi yang sama, tetapi nasib baiklah Abang Jeman cakap Rosalinda ni tak meronta-ronta, tak buat perkara yang menakutkan. Pada masa tersebut lepas 20-30 minit macam tu, tiba-tiba phone Abang Faizal berdering dan dia tengok, oh Ustaz Din call. Jadi dia pun jawab, Assalamualaikum Ustaz Din dah sampai ke? Dah. Aku perasan ni kereta hang ada kat sini. Hang kat mana? Kita orang kat dalam hutan ni. Lagilah Ustaz Din cakap, Astaghfirullahalazim, kau suruh aku datang dah, kau expect aku redah hutan ke macam mana ni kan? Aku mana tahu kau orang kat mana. Lepas tu Abang Faizal cakap, tak apa, Ustaz dah sampai. Kalau macam tu saya pergi jumpa Ustaz. Saya bawa Ustaz datang sini kan. Lepas tu Ustaz Din ni pun macam, okey lah. Cepat sikit aku seorang ni, aku tunggu dekat kereta ni kan. Abang Faizal pun letakkan telefon. Abang Faizal bagi tahu Abang Jeman dengan Khairi ni, korang tunggu sini, apa-apa jadi kau call aku aku nak korang tengok kan si Rosalinda ni. Tapi Abang Faizal cakap jangan buat apa-apa, jangan sesiapa pun pergi dekat Rosalinda ni, tengok je daripada jauh supaya dia okey, supaya dia tak buat perkara yang pelik-pelik ke apa. Jadi Abang Jeman ni berani tak berani, tetapi nak buat macam mana. Pada masa tersebut dia pun cakap kat Faizal, tak apalah, tapi kalau boleh jangan lambat sangat lah, aku pun tak tahu nak buat apa ni Faizal. Lepas tu Faizal pun cakap, tak, aku just nak pergi ambil Ustaz tu, bawa datang sini untuk tengokkan keadaan Rosalinda kan. So keadaan dah mula panik tau time tu. Jadi Faizal ni pergilah redah hutan 45 minit, jumpa balik Ustaz ni, Ustaz Din ni. Dan sebaik saja jumpa Ustaz Din, diorang berborak apa semua. Abang Faizal cakap sekarang ni kawan kita orang ada dekat Jabatan Gantung sana, dia dah dalam keadaan tak sedar dah. Lepas tu benda tu tak keluar-keluar. Ustaz Din pun cakap macam mana boleh kena rasuk, korang buat benda-benda tak elok ke kat sini kan. Abang Faizal cakap dia pun tak tahu kenapa, dia pun tak tahu tiba-tiba sahaja keadaan Rosalinda tu dah macam tu. So sebaik saja macam tu, dah tak nak buang masa. Ustaz Din pun rasa macam okey tak apalah, sekarang ni apa yang penting kita selamatkan dulu kawan awak tu. Yang peliknya kalau korang nak tahu, macam aku cakap, kawasan hutan tu kereta tak boleh masuk, itu kawasan hiking. Tetapi Ustaz Din ni cakap dekat Abang Faizal ni, sekarang ni jom naik motor aku. Pada masa tersebut Ustaz Din ni dia bawa EX5. Jadi dia suruh Abang Faizal ni naik, tunjukkan jalan dekat mana. Abang Faizal ni beberapa kali cakap kat Ustaz Din, Ustaz, mana boleh bawa motor? Ustaz Din cakap tak boleh, kan lambat. Nak menampak aku ni dah tua, mana larat aku nak jalan kan. Redah je, redah Mat, naik EX5 kau boleh, redah masuk hutan. Abang Faizal cakap Astaghfirullahalazim, Ustaz pun satu hal agak ni kan nanti tak pasal ke. Dan memang betul macam mana yang dipikirkan oleh Abang Faizal, sebaik sahaja sampai dekat kawasan perkhemahan tu, sebabkan redah hutan punya pasal, motor dia tayar pancit Mat. Dah tercocok paku ke apa, buluh ke apa, tayar pancit. Abang Faizal pun dah jam dah. Sebaik saja Abang Faizal dengan Ustaz Din ni sampai kat situ, diorang pelik. Abang Jeman dan Khairi ni pelik, macam mana Ustaz ni boleh bawa motor pula masuk kawasan ni kan. Tetapi tak nak cerita banyak, Ustaz Din pun tolong pulihkan semangat Rosalinda ni. Dan lagi sekali, Rosalinda ni sebaik saja Ustaz datang, dia dah mula meronta balik. Seolah-olah dia tahu yang pengamal perubatan ni cuba nak kacau dia ke apa kan, meronta-ronta apa semua. Jadi mereka berempat pula, termasuklah Ustaz Din ni pegang Rosalinda ni. Sementara tu Ustaz Din ni cuba baca beberapa ayat ruqyah, berdialog dengan jin ni apa semua. Dan pada masa ni Ustaz Din tanya Abang Faizal, sekarang ni macam ni Faizal, ada tak antara korang ni yang ada related ataupun yang ada berkait dengan Rosalinda ni? Abang Faizal pun cakap, berkait macam mana tu? Keluarga ke, saudara mara ke? Abang Faizal cakap tak ada. Lepas tu tiba-tiba Khairi mencelah. Khairi cakap, saya. Lepas tu Ustaz Din tanyalah, awak siapa dengan dia?
Saya boyfriend dia. Astaghfirullahalazim, Ustaz Din cakap. Kepala otak hang. Boyfriend tak kira. Sekarang ni aku nak saudara mara ataupun sesiapa, adik-beradik ke yang ada antara korang ni yang ada berkait dengan Rosalinda ni. Semua cakap tak ada. Termasuklah Abah Jeman pun cakap tak ada. Kita orang kawan-kawan je apa semua kan. Lepas tu Ustaz Din cakap, okey sekarang ni kalau macam tu saya tak boleh rawat ni. Saya tak boleh rawat. Saya tak boleh keluarkan benda yang apa ada dalam badan Rosalinda ni. Saya tak mampu ni. Sekarang ni macam ni, Rosalinda ni dah tenang kan, dah mula lemah macam tu, tetapi Ustaz Din cakap benda tu masih ada lagi dalam badan dia, tetapi Rosalinda ni tak berdaya dah nak lawan, benda tu dah lemah, Ustaz Din cakap. So sekarang ni kita kena bawa Rosalinda ni keluar dan pergi ke rumah saya yang terletak dekat Sunway, kawasan Sunway dekat area Subang tu. Pergi kat situ barulah saya boleh teruskan rawatan. Si Abang Jeman ni bersama Khairi papah lah si Rosalinda ni. Sementara tu Faizal, termasuklah Ustaz Din, Abang Faizal terpaksa tolong Ustaz Din ni untuk papah motor dia yang dah rosak ni. Dah 2 kerja lah. Abang Faizal pun beberapa kali bising kat Ustaz ni. Saya dah cakap lah kat Ustaz tak payah bawa motor kan. Ustaz cakap, nak buat macam mana? Kan? Kalau menapak ni, lambat. Apa-apa jadi kat member awak, lagi jam kan. Alah, tolak motor sikit. Awak muda boleh lah. So, Abang Faizal dah macam, aduh, menyesal betul aku panggil Ustaz ni kan. Macam-macam masalah dengan member kena rasuk. Lepas tu Ustaz ni dengan motor pancit apa semua kan. So, Abang Jeman cakap memang takut-takut. Tetapi pada masa yang sama dia rasa nak tergelak. Sebab apa? Sebab dia rasa macam, Ustaz ni biar betul. Kenapalah yang bongok pergi bawa motor masuk hutan apa semua kan. So, sebaik saja diorang sampai kat kereta. Ustaz ni naik kereta Saga. Motor letak kat belakang boot, Mat. End up Ustaz ni tumpang kereta Saga milik Abang Faizal ni balik. Tapi bukan balik ke rumah, pergi ke pusat rawatan yang terletak dekat Sunway. Pusat rawatan yang Ustaz Din ni ada. Sebaik saja mereka tiba di bandar Sunway dan mereka terus menuju ke pusat perubatan yang Ustaz Din ni katakan, kereta Abang Faizal pun memasuki ruang garaj tempat pusat perubatan Ustaz Din ni. Tetapi Ustaz Din cakap dekat dia orang ni semua untuk tunggu dahulu di dalam kereta. Jadi Abang Faizal, termasuklah Abang Jeman, Khairi dengan Rosalinda ni pun yang masih lagi tak betul lagi, yang masih lagi ada benda merasuki badan dia, duduk dalam kereta. Sambil tu tengoklah Ustaz Din keluar daripada seat penumpang, pergi ke belakang kereta dan adalah bunyi sedikit tok macam tu. Dan nampak Ustaz Din ni dia menolak motor dia yang tayar pancit ni tadi letak betul-betul di depan rumah dia. Lepas tu nampak Ustaz Din berjalan masuk balik ke dalam kereta. Jadi pada masa ni Abang Faizal yang memandu kereta pada masa tu, apabila Ustaz Din masuk dan duduk di sebelah dia, Ustaz Din pandang je muka dia. Pandang muka dia, lepas tu pandang belakang, pandang Abang Jeman semua kan. Jadi Abang Faizal ni rasa pelik. Apa the next move? Apa the next step kan? Apa hal yang Ustaz Din ni masuk balik? Jadi Abang Faizal ni pun tanyalah, Ustaz Din, kita nak berubat ke? Nak duduk dalam kereta kan? Macam mana sekarang ni? Lepas tu Ustaz Din cakap, bukan dekat sini tempat dia Faizal. Kat sini tak boleh. Saya tak mampu nak rawat kawan awak Rosalinda ni tadi kan. Amboi, Ustaz Din cakap, ui nama Spanish. Mana awak jumpa dia ni? Lepas tu alah Ustaz Din, Abang Faizal cakap kan, itu lain cerita lah. Sekarang ni macam mana Ustaz? Ustaz cakap nak berubat kan. Kita dah sampai dah pun rumah Ustaz kan. Memang dah sampai, tapi bukan dekat sini. Sudah. Abang Faizal, Abang Jeman, Khairi semua dah jam dah. Lepas tu Abang Jeman tanya, dah dekat mana Ustaz? Dekat Banting. Lepas tu Allahu Akbar. Abang Faizal cakap, Ustaz, apa hal yang jauh sangat? Apa hal dekat Banting? Cakap dekat Sunway je. Memang Sunway ni pusat perubatan aka rumah saya. Lepas tu Abang Jeman tanya pula, apa yang kita buat kat sini? Yang kita buat kat sini apanya? Saya nak hantar motor saya pancit. Takkanlah nak bawa pergi ke Banting. Saya hantarlah dulu motor saya. Dia orang semua gelengkan kepala, memang reda, pasrah, berserah semua dekat Ustaz Din ni. Sebab dia orang pun memang dah tak tahu nak buat apa dah. Nak tak nak perangai Ustaz Din macam ni pun dia orang terpaksa ikut lah. Kalau tak macam mana kan? Siapa yang nak rawat Rosalinda yang tengah kerasukan tu? Lepas tu okeylah, Abang Jeman pun berat hati. Abang Faizal pun tanya, Ustaz, Banting ni memang betul tak ada nak hantar apa-apa dah Tempat memang tempat perubatan memang tempat perubatan. Ustaz Din cakap kan, sebab
situlah ada kenalan saya yang saya rasa boleh merawat kawan awak ni. Jadi mereka pun tanpa lengah masa keluar daripada rumah Ustaz Din yang terletak kat Sawir tu dan terus menuju ke Banting guys untuk mendapatkan rawatan dengan segera, sebab dalam kereta pun dikatakan Rosalinda ni beberapa kali kerasukan, beberapa kali dia meronta-ronta dalam kereta tu. Sampaikan Khairi dengan Abang Jeman dah tunggang terbalik dah dekat seat belakang kan. Kejap Rosalinda ada masa tu Abang Jeman cakap Rosalinda cuba nak buka pintu kereta. Nasib baik ditahan oleh Abang Khairi dan juga Abang Jeman ni. Kalau tak kau bayang, orang rasuk keluar kereta, wow kan, dekat highway kau nampak kan. Ingat apa kes kan, kena langgar ke apa, sekali orang kena rasuk. Pisang man. Nak dipendekkan cerita, sebaik saja mereka tiba di Banting, mereka pun menuju ke lagi satu pusat rawatan yang Ustaz Din ni cakap dia ada kenalan dekat situ. Dan kelihatan di pusat rawatan tu beberapa orang ustaz ataupun pengamal perubatan telah pun bersiap sedia. Sebab apa? Sebab time on the way tu Ustaz Din dah call dan bagi tahu situasi mereka. Jadi diorang semua ni pun masuklah ke rumah yang dikatakan pusat perubatan tu, masuklah ke pusat perubatan tu, bawa sekali Rosalinda ni, dan sebaik sahaja masuk, ustaz yang mempunyai 4 orang kawan pada masa tersebut, termasuk ustaz ada 5 lah orang yang nak merawat Rosalinda ni, ada yang pegang dia apa semua, terus mulakan rawatan. Dan dekat sinilah terjawab segala persoalan yang bermain di dalam fikiran Khairi, bermain dalam fikiran Abang Jeman apa semua, Abang Faizal pun sama, apa sebenarnya yang berlaku kepada Rosalinda guys. Selepas hampir 1 jam setengah rawatan berlalu dan keadaan Rosalinda semakin pulih. Tetapi ada satu benda yang mengganggu ketua di pusat rawatan tersebut, dan ketua ni pun seorang ustaz juga, kiranya level dia lagi tinggi daripada Ustaz Din, dan ketua ni dinamakan Ustaz Hadi. Jadi Ustaz Hadi ni yang mengetuai untuk merawat Rosalinda pada masa tersebut. Tetapi dia terus pergi ke Ustaz Din. Pada masa tersebut dia ada berbincang sedikit-sedikit dan mereka semua duduk dalam keadaan Rosalinda yang dah kepenatan agaknya akibat dia rasuk kan, orang rasuk selalu penat kan, yang dah terbaring kaku dekat situ, dijaga oleh beberapa orang pengamal perubatan. Sambil tu Ustaz Hadi ni pun menerangkan apa sebenarnya yang berlaku dan apa yang perlu dibuat oleh mereka. Jadi pada masa tersebut Ustaz Hadi cakap, sekarang ni keadaan kawan awak agak teruk. So sekarang ni saya nak tahu siapa di kalangan korang semua ni adalah ahli keluarga dia, sebab saya nak kena minta kebenaran. Jadi Abang Faizal cakap, maaf Ustaz Hadi, kebenaran apa tu Ustaz? Saya tak faham ni kan. Ustaz Hadi pun mula menerangkan kepada Abang Faizal, Abang Jeman dan juga Khairi ni apa situasi sebenar Rosalinda. Ustaz Hadi cakap, memang betul. Jangan cakap Ustaz Din, saya pun sebenarnya tidak boleh keluarkan satu lagi jin dalam badan Rosalinda ni. Dan saya memerlukan ahli keluarga dia untuk datang kerana saya perlu meminta izin. Sebab saya rasa salah satu punca adalah kawan awak ni sama ada belaan keturunan ataupun dia ada memakai sesuatu yang menyebabkan jin di dalam badan Rosalinda sekarang ni, yang seko ni sesat, tak jumpa jalan keluar. Jadi saya perlu tahu lebih lanjut tentang Rosalinda ni, apa yang ada pada dia menyebabkan anak jin tu dia macam tak boleh keluar. Saya nak tarik pun saya tak boleh nak tarik sekarang ni. Bila dah jadi macam tu, Abang Faizal pun cepat-cepat suruh si Khairi ni menghubungi terus salah seorang keluarga Rosalinda untuk datang ke Banting ni, ke pusat rawatan ni, untuk dapat Ustaz Hadi ni merawat Rosalinda dengan segera. Sebab keadaan Rosalinda dah agak lama kerasukan, jadi badan dia dah makin lemah. Jadi si Khairi ni walaupun berat hati sebab dia tahu kalau aku call mak bapak Rosalinda ni, confirm aku kena maki punya. Dan itulah yang terjadi. Kedua ibu bapa Rosalinda dengan segera datang ke Banting tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku kepada anak dia orang, terus mengamuk. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Oh, bapak dia kan. Bapak biasalah, bapak garang kan. Apa yang berlaku ni? Korang semua siapa? Lepas tu Ustaz Hadi baca, relax, saya tak terlibat, saya ustaz. Bukan.
Bapak bapak Rosalinda kata, bukan. Saya bukan marah ustaz. Saya marah budak-budak ni. Korang ni siapa? Lepas tu dah keadaan tegang macam tu, Abang Faizal yang paling tua pun mencelah. Pak cik, saya harap pak cik sabar. Saya boleh terangkan apa yang berlaku kepada anak pak cik ni sebenarnya. Waktu tu kita orang pergi camping apa semua. Tetapi belum Abang Faizal sempat habiskan ayat, bapak Rosalinda ni terus mencelah. Sabar jap, kau tunggu jap. Apa kau cakap? Pergi camping? Apa pula? Anak aku cakap dia pergi tidur dengan member-member dia. Dia cakap pergi overnight, ada girl house, girl party apa semua. Apa hal dengan korang pula? Daripada situlah kantoi rupanya Rosalinda ni tak bagi tahu yang dia ikut pergi camping bersama boyfriend dia si Khairi ni. Lepas tu bila dengar macam tu, Abang Jeman dah gelengkan kepala lah. Khairi dah senyap je, dah takut dah ni. Lepas tu Abang Faizal terus sambung lagi ayat dia. Dia cakap, saya minta maaf pakcik, saya tak tahu apa yang anak pakcik bagi tahu pakcik, tetapi sekarang ni saya harap pakcik boleh sabar. Lepas kita dapat rawat anak pakcik, saya boleh terangkan segala-galanya. Lepas tu barulah bapak si Rosalinda ni dia dapat macam bersabar sedikit. Dia bercakap, okey tak apalah, sekarang ni saya nak rawat anak saya ustaz, biar elok. Budak-budak ni korang semua akan menjawab dengan aku nanti. Lepas tu diorang semua dah senyap lah. Bapak Rosalinda dengan Ustaz Hadi ni pun teruslah bersesi dialog lah sambil tu apa semua. Dan nak dipendekkan cerita, selepas saja selesai semua, sebab kalau aku cerita Mat memang panjang gila. Sebab Abang Jeman cakap hampir sampai ke subuh juga barulah Rosalinda ni total okey. Jadi kalau korang nak tahu apa jadi, kita bersambung selepas ini. Macam tu kan. Nak sambung selepas ni kan nak next episode. Kalau next episode lagi pisang korang kan. Alamak, ada sambungan lah. So biar aku rehat kejap, minum air, korang relax dulu, pergilah ambil popcorn ke apa. Lepas ni aku bagi tahu korang apa sebenarnya yang berlaku kepada Rosalinda Ayamor. Tiba Mat. Alhamdulillah, sebaik sahaja Rosalinda berjaya dipulihkan dan dibawa pulang oleh kedua ibu bapa Rosalinda ni, barulah Abang Faizal duduk bersama Ustaz Hadi dan juga Ustaz Din untuk mendapatkan jawapan sebenar apa sebenarnya yang berlaku dan apa yang diborakkan oleh Ustaz Hadi bersama family ataupun keluarga Rosalinda ni. Dikatakan jawapan yang diberikan oleh Ustaz Hadi amat mengejutkan, bukan sahaja untuk Ustaz Hadi tetapi untuk kawan-kawan Abang Jeman, Khairi, termasuklah Abang Faizal. Apa sebenarnya yang berlaku kepada Rosalinda dan kenapa perlu sampai meminta izin kepada keluarga Rosalinda? Rupanya Rosalinda ni ada memakai susuk guys. Itu pun selepas dipaksa oleh bapa Rosalinda untuk bagi tahu apa sebenarnya yang ada dekat kau ni. Kenapa Ustaz Hadi cakap dia tak boleh keluarkan anak jin tu? Apa yang kau buat Rosalinda? Rosalinda pada masa tersebut dikatakan dalam keadaan menangis apa semua, dan Rosalinda ni terus mengaku rupanya dia ada memakai susuk. Dan sebab itulah Ustaz Hadi cakap, sebab itulah anak jin ni tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab dia dah berlaga dengan susuk yang dipakai oleh Rosalinda ni. Dan apakah izin yang perlu diminta oleh keluarga Rosalinda? Ustaz Hadi cakap perlu ada keluarga Rosalinda ni datang sebab dia perlu meminta izin. Kalau dia nak keluarkan anak jin tu, Rosalinda ni kena buang susuk dia sekali. Sebab selagi dia tak buang susuk yang dia pakai, anak jin tu tak boleh keluar. Anak jin tu akan terkurung, kelemasan, kesunyian, sedih Mat. Dah macam apa? Dah macam haiwan dah kan. Anak jin tu duduk je, aku nak keluar. Minah ni pakai susuk apa semua kan. Dah takut dah anak jin dalam tu kan. Tak pasal le. Lepas tu Ustaz Hadi cakap akhirnya selepas dipujuk beberapa kali, Rosalinda pun setuju untuk Ustaz Hadi membuang susuk termasuklah anak jin tu. Tetapi ada lagi persoalan daripada Abang Faizal ni. Apa ataupun dari mana datangnya anak jin ni? Barulah Ustaz Din pula bagi tahu cerita yang sebenar. Ustaz Din cakap dekat Abang Faizal, sewaktu saya sampai dekat tapak perkemahan korang tu, kau park kereta betul-betul berhadapan satu rumah. Betul tak Faizal? Dia pun mengangguk. Lepas tu Ustaz Din pun tanya, betul tak korang yang lain setuju tak? Abang Jemal pun macam, betul lah kan. Lepas tu Ustaz Din beritahu, dekat rumah tu, sewaktu saya sampai saja, saya dah nampak dah kelibat dua anak beranak, iaitu mak dan juga anak dia ada dekat dalam rumah tu. Lepas tu Abang Jemal terus macam, oh makcik tu. Ustaz Din, kita orang pun jumpa. Saya dan Faizal pun ada jumpa makcik tu. Lepas tu Ustaz Din pun tanya Abang Jemal, kau tahu tak makcik dengan anak tu siapa?
Lepas tu Abang Jeman pun macam, siapa? Kan? Oh, kenapa orang penting kat situ ke? Memang penting lah. Dialah penjaga Ulu Rening tu, kawasan korang pergi camping tu. Dia orang tu adalah orang bunian. Apabila Ustaz Din cakap macam tu, terkejut, pucat muka Abang Jeman, termasuklah Abang Faizal pun pucat. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang Ustaz Din bagi tahu. Beberapa kali Abang Jeman dan Faizal cakap, biar betul Ustaz. Jangan takut dengan kita orang. Lepas tu Ustaz Din terus menerangkan lagi. Betul. Masalahnya di tempat korang ataupun tapak korang nak buat kemah tu, korang pergi camping tu, di depan tu adalah tapak ataupun perumahan perkampungan orang bunian. Jadi kenapa Rosalinda sahaja yang terkena gangguan adalah disebabkan susuk yang dia pakai tu. Bunian ni semua adalah orang yang baik-baik, adalah jin yang baik-baik yang taat kepada Allah. Jadi apabila ada benda kotor, umpama susuk, umpama benda-benda syirik yang masuk dekat kawasan orang bunian ni, sebab itulah dia marah. Dan apa yang terperangkap dalam badan Rosalinda tu merupakan salah seorang anak orang bunian. Kesian dia, dah menangis dah Ustaz Din cakap. Ustaz Hadi pun macam, kesian tu. Lama dah dia terpisah pula dengan mak bapak dia kan. Jin tu dah menangis-nangis dah. Tak pasal pula Ustaz Hadi nak kena hantar pula balik Ulu Rening kan. Anak jin tu kan, lepas dah keluar terpaksa pula hantar balik apa semua kan. So selepas dah diterangkan apa semua, barulah Abang Faizal, Khairi dan juga Abang Jeman tahu kisah sebenar. Dan sejak daripada situ, mereka semua dah berhati-hati untuk pergi ke sesebuah tempat. Dan kalau boleh, kalau nak pergi tu, diorang takkan lagi bawa perempuan. Abang Jeman dah serik dah. Selepas kejadian tu, Abang Jeman cakap, Faizal, kalau lepas ni, daripada saat ni, kalau kita nak pergi berhibur ke, nak pergi camping ke apa, aku kalau boleh, kalau siapa bawa perempuan anak dara orang ke, aku memang tak nak ikut. Abang Faizal pun cakap, no, tak ada dah. Dan kalau korang nak tahu, selepas kejadian ni je, yang kesian lah kan, Khairi dengan Rosalinda break off ataupun putus kecundang di tengah jalan. Dan sejak daripada kejadian tu, Abang Jeman cakap setiap kali dia pergi lepak ke apa, dia dah tak nampak dah. Itulah kali pertama dan kali terakhir dia nampak kelibat Rosalinda ni. Jadi pada masa ni Khairi pun dah kahwin lah kan. Tetapi pada masa tersebut lah, selepas kejadian ni je, maybe lah gaduh ke apa, keluarga Rosalinda tak benarkan Khairi ni ke berhubung dengan anak dia. Lepas tu diorang pun membawa haluan masing-masing. Jadi daripada kisah inilah Abang Jeman ada menyampaikan beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama, sebelum kau bawa anak dara orang merata-rata, tak kisahlah, tak semestinya pergi hutan, bawa menunggang motor ke kan, naik kuda ke, pergi bercuti ke apa semua, make sure kau pergi minta izin dekat mak bapak dia dulu. Kau jangan simply angkut sesuka hati kau. Sebab apa? Sebab ni lah, apabila benda buruk berlaku yang menyebabkan anak kerasukan ke apa, nasib baik kerasukan, kau bayang kalau kemalangan jiwa ke apa yang korang nak jawab dekat mak bapak tu? Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, kalau pergi bercuti, pergi berhibur dekat sesuatu tempat yang korang tak tahu ataupun tak familiar, janganlah celupa, janganlah terlalu riuh rendah, terlalu happy. Orang cakap kalau terlalu suka ni, syaitan suka juga. Kita kena semua bersederhana. Tak payah masuk-masuk dah macam tu kan. Pisang, mana anak jin tak marah? Anak jin tengah tidur ke dengan bapak dia ke kan, tengah layan Netflix ke apa, kau bising-bising pula macam tu kan, mandi bogel apa semua, anak jin tengok je. Apa hal pula manusia ni kan, rasuk pisang, tak jadi apa dah kan. So pengajaran ketiga dia, alhamdulillah, tekan button subscribe dan keep on supporting Zaf channel. Amboi, selit pula anjir. So banyaklah pengajaran dan kisah ni kan. Jadi itulah kisah daripada Abang Jeman. Walaupun tak ada asrama, walaupun korang akan tertanya-tanya, Zaf, cakap cerita asrama, tak berlaku ke asrama pun. Memanglah, yang asrama tu, Abang Jeman ni tinggal asrama, merupakan budak asrama, tak semestinya berlaku kat asrama. Dia macam clickbait sikit lah. Tapi aku harap korang maafkanlah aku. Aku harap korang terhibur dan dapat pengajaran daripada kisah Abang Jeman ni. Alhamdulillah. Jadi guys, itulah saja kisah daripada Zaf pada hari ini. Alhamdulillah, sepanjang penceritaan Zaf
dah dapat semangat balik. Rumah Zaf ni pun insya-Allah lah dah rasa okey sedikit kan. Maybe record time siang mood dia tak ada nak berapa seram kot aku rasa kan. So aku nak ucap terima kasih kepada geng puaka yang menonton daripada awal sampai akhir, yang dah pun tekan button subscribe, yang keep on supporting Zaf channel. Alhamdulillah, aku doakan korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan guys. So insya-Allah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.